Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan kepentingan bagi mengemudi lanskap ekonomi dan tenaga yang semakin dinamik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan perlunya kedaya tahanan dan kerjasama dipertingkatkan dalam melindungi sekuriti makanan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Marali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan kepentingan bagi mengemudi lanskap ekonomi dan tenaga yang semakin dinamik, khususnya dalam mengurus cabaran ketidakstabilan geopolitik serta keperluan kekal berdaya saing, berdaya tahan dan tangkas demi melindungi nilai jangka panjang. Baginda turut bertitah menekankan keutamaan berterusan terhadap keselamatan, kepimpinan berkesan dan pembangunan kompetensi termasuk pengukuhan bakat, keupayaan organisasi serta budaya kerja berprestasi tinggi. Penekanan ini adalah penting bagi memastikan kelestarian jangka panjang serta menyokong aspirasi negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-418 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-196 bagi suku pertama tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Mesyuarat tersebut turut membincangkan prestasi operasi, keselamatan, kewangan dan pembangunan tenaga manusia bagi syarikat BSP dan BSM. Mesyuarat turut dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholders directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC serta ahli-ahli kepimpinan daripada BSP dan BSM. Mesyuarat menandakan berakhirnya sesi mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Joint Venture BSJV Companies bagi suku pertama tahun 2026. Thank you.
Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Marali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Dr. Shu Dong Yu, Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu FAO dan rombongan. Majlis mengadam berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama berada di negara ini bagi menghadiri persidangan di peringkat Menteri-Menteri semasa sesi ke-38 Persidangan Serantau bagi Asia dan Pasifik APRC pada 23 hingga 24 April 2026. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Daeng Haji Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Semasa majlis mengadam, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menekankan kepentingan inovasi, adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim serta kerjasama serantau dalam membangunkan sektor makanan yang lebih mapan dan berdaya saing bagi mencapai tahap sara diri bukan sahaja bagi negara Brunei Darussalam, bahkan bagi rantau Asia Pasifik secara keseluruhannya. Baginda juga bertitah mengalu-alukan kerjasama dan bantuan daripada FAO khususnya dalam sektor pertanian dan akukultur selaras dengan usaha mencapai pembangunan sektor makanan yang berdaya tahan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menegaskan perlunya kedaya tahanan dan kerjasama dipertingkatkan dalam melindungi sekuriti makanan negara di tengah tekanan memuncak terhadap sistem makanan di seluruh rantau, antaranya berikutan perubahan iklim dan konflik geopolitik di Timur Tengah. Justru Duli Yang Teramat Mulia menekankan sekuriti makanan harus menjadi pusat tumpuan dalam usaha kolektif. Duli Yang Teramat Mulia bersabda semasa majlis perasmian sesi ke-38 Persidangan Serantau Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu FAO bagi Asia dan Pasifik APRC. Majlis berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku penasihat majlis dan Tuan Yang Terutama Dr. Shu Dong Yu, Ketua Pengarah FAO. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Penasihat majlis dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh negara Brunei Darussalam kekal komited untuk memajukan sistem makanan pertanian yang mampan. Strengthening partnership with all of you in this shared endeavor. At the core of our discussion is a shared objective to build agri-food systems that are resilient, inclusive and sustainable for present and future generations. Despite the extensive agenda before us, I'm confident that guided by our shared purpose and spirit of cooperation, our deliberation will lead to meaningful and forward-looking outcomes. Negara Brunei Darussalam, sabda Duli Yang Teramat Mulia, komited untuk mengukuhkan sistem makanan melalui inovasi dalam sains makanan dan teknologi, mengembang majukan amalan-amalan pertanian mampan dan memajukan rantaian nilai hiliran.
Equally, we must also ensure that technical support and an enabling environment are in place to reduce vulnerabilities, enhance efficiencies, and open greater market access for our farmers, fishers, and producers. We remain mindful of our responsibilities as stewards of our natural resources, including our forests, as part of our broader development approach, where we continue to explore nature-based approaches in support of our long-term sustainability commitments. It requires us to work together. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda cabaran-cabaran yang muncul adalah signifikan tetapi ia boleh diatasi dengan komitmen untuk bertindak sama. Regional responsibility. As a nation that is deeply conscious of the vulnerabilities posed by global, no country in this region can address these challenges alone. Our shared aspirations are clear to build food systems that are resilient, inclusive and sustainable for future generations. The challenges before us are significant, but they can be overcome. Progress requires that economic development and responsible resource management advance together, not in competition. The will to act and the commitment to act together is what will determine the future of our peoples. Through stronger collaboration, knowledge sharing and capacity building, I firmly believe our region can build a food future that is more resilient, inclusive and sustainable for the region and beyond. With the blessed kalimah, Bismillahirrahmanirrahim, I hereby declare the 38th session of the Food and Agriculture Organization Regional Conference for Asia and the Pacific officially open. Resources by harnessing technology oceans and thriving communities for generations to come. No future. Dalam ucapan Ketua Pengarah FAO menekankan kepentingan kerjasama antarabangsa dalam memperkukuh sektor agri makanan dan memastikan keterjaminan makanan global. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan buat julung kalinya menjadi tuan rumah bagi sesi ke-38 Persidangan Serantau FAO bagi Asia dan Pasifik APRC. Persidangan menyediakan platform rasmi bagi menteri-menteri dan pegawai kanan untuk membincangkan isu keselamatan makanan serta merangka hala tuju strategik bagi meningkatkan kerjasama serantau dan kesepaduan dalam sektor pertanian di peringkat global. Hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China diperdalam melalui pertukaran dan pembelajaran bersama. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya.
6 qari dan 6 qari'ah akan bertanding dalam musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Bagi memastikan kelancaran majlis pagi tadi, diadakan latihan penuh. Dengan tema mengukuhkan pembelajaran Al-Quran dan menghayati ajarannya, musabakah yang akan diadakan selama 3 hari bermula 27 April dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Data Stream Digital DST Sdn Bhd. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin, bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi musabakah, yang berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi musabakah, dan yang berhormat Pengarah Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengarah Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. ...146 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang telah bersara pada tahun 2024 diraikan petang tadi pada Majlis Penyampaian Sijil Persaraan. Majlis diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis diadakan sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kepada para pegawai dan kaki tangan yang telah menabur bakti sepanjang perkhidmatan. Kejohanan BN On The Move 2025 yang berlangsung selama 5 bulan bermula 28 September 2025 hingga 15 Februari 2026 berakhir pagi tadi dengan majlis penyampaian hadiah dan anugerah. Diadakan semasa majlis penutupan kejohanan, acara berlangsung di Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah dan anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Acara antara lain bertujuan mengiktiraf pencapaian cemerlang para peserta dalam pelbagai kategori. Juga diadakan penyampaian pingan sebagai pengiktirafan atas komitmen dan penyertaan konsisten sepanjang kejohanan. Dilancarkan pada September 2025, Kejohanan BN On The Move 2025 merupakan kesinambungan kepada inisiatif-inisiatif kebangsaan yang bertujuan menggalakkan kehidupan aktif dan penjagaan kesihatan secara pencegahan. Kempen mencatatkan penyertaan lebih 23,000 peserta. Kerjasama dua hala dalam pendidikan antara yang dibincangkan semasa kunjungan hormat Menteri Pendidikan Negara Brunei Darussalam kepada Menteri Pendidikan Malaysia. Kunjungan hormat Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh kepada Yang Berhormat Puan Fadlina Siding adalah sebahagian daripada lawatan kerja Yang Berhormat Datin ke Melaka dan Kuala Lumpur. Semasa lawatan kerja tersebut, Menteri Pendidikan membawa lawatan ke Pusat Serata Majlis Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara SIMEO bagi keperluan pendidikan khas di Melaka dan berpeluang mendengarkan taklimat mengenai dengan fungsi pusat berkenaan. Juga dikunjungi rangkaian SIMEO bagi Perubatan Tropika dan Kesihatan Awam di Shah Alam Selangor, Sekolah Menengah Kebangsaan Malim Melaka dan Pusat Permata Kurnia Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian perpustakaan petang tadi mengadakan majlis perasmian strategi membaca kebangsaan. Diadakan di Atrium Setia Point, acara bersempena sambutan Hari Buku Sedunia itu bertujuan menyokong hasrat kerajaan untuk membina masyarakat yang berilmu, celik maklumat dan berbudaya membaca. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga diadakan penyampaian ucap tama bertajuk Memupuk Pembaca Tahan Gangguan, Senjata Kita Menghadapi Tsunami Digital dan penyampaian hadiah bagi beberapa kategori. Terdahulu di sebelah pagi diadakan 2 sesi ceramah bertajuk Bersama Membaca, Bersama Mendidik, Satu Sinergisme Bersepadu dan Kesan Skrin Berlebihan serta strategi ibu bapa mengawal penggunaannya. Hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China diperdalam melalui pertukaran dan pembelajaran bersama antara tamadun, integrasi budaya yang mendalam, persahabatan dan keharmonian antara kedua-dua negara. Berucap semasa perasmian pameran khas tematik Zhejiang, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam mengongsikan kerjasama di bawah inisiatif Tamadun Global memberi sumbangan baharu dan lebih besar kepada komuniti kedua-dua negara dengan berkongsi masa depan. Diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik, majlis perasmiannya diadakan semalam di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Chen Shih-chun dalam ucapannya juga menekankan projek loji penapisan dan petrokimia Heng Yi di Pulau Muara Besar merupakan projek utama kerjasama di bawah jalur dan laluan antara Republik Rakyat China dan negara Brunei Darussalam yang memberi sumbangan penting kepada kepelbagaian ekonomi. Dengan tema Tides Rising in the East, pameran antara lain memberi peluang kepada para pengunjung untuk menyaksikan kepelbagaian bentuk kesenian dan warisan budaya maritim Zhejiang, antaranya lukisan dan kraf tangan. Muktamar Antarabangsa Feng Al-Usra 2025-2026 selama 2 hari, anjuran Fakulti Syariah dan Pusat Kajian Feng Kontemporari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan sokongan Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berakhir petang tadi. Majlis penutupan yang diisi dengan sesi pembentangan ucap tama ketiga dan pembentangan resolusi berlangsung di Kupu SB. Hadir Dayang Hajah Nora Shikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Muktamar merumuskan 10 resolusi yang merangkumi 5 tema utama, antaranya pemantapan teras akidah dan akhlak dalam pendidikan Islam serta pengintegrasian maqasid syariah dalam pengurusan rumah tangga. Turut hadir Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Jerayawara bertemakan MIB at Campus mengingkap warisan dan identiti Melayu Islam Beraja bertujuan meningkatkan kesedaran dan penghayatan mahasiswa terhadap falsafah kebangsaan melalui pendekatan yang lebih interaktif, kreatif dan berinformasi. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa, perasmian Jerayawara Melayu Islam Beraja MIB berlangsung di universiti berkenaan. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Rektor Yunisa. Antara pengisian Jerayawara, forum MIB yang disampaikan oleh 2 tokoh akademik iaitu Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Malayong dan Dr. Awang Haji Asbal bin Haji Mail yang mengupas isu-isu semasa berkaitan peranan dan relevansi MIB dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
Penandatanganan perjanjian antara Kedai Kampung dan Agrodynamics antarabangsa Brunei Sdn Bhd dihasran memperkukuh kerjasama dalam pengedaran produk tempatan. Majlis penandatanganan perjanjian diadakan di Dynamics Grow Kedai Kampung di daerah Temburong. Dengan penandatanganan kolaborasi strategik ini, ia diharap dapat memperluas lagi pengedaran produk baja cecair mesra alam. Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC baru-baru ini mengambil bahagian dalam dialog dasar kedua mengenai penyelesaian pertikaian alternatif ADR. Diadakan di Jepun, dialog dianjurkan bersama oleh ASEAN Development Bank Institute dan ASEAN Development Bank. Dialog menghimpunkan pihak berkepentingan daripada institusi kerajaan, ahli akademik serta pengamal undang-undang dari seluruh rantau Asia. Perbincangan antaranya menumpukan pada pembangunan rangka kerja, perundangan dan institusi yang mampan bagi ADR serta cabaran semasa yang membentuk lanskap ADR dalam era digital. Penyertaan BDAC ini menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh kedudukannya sebagai hub penyelesaian pertikaian yang berwibawa dan boleh dipercayai di rantau ini. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. Kesalahan didapati semasa rondaan dan pemantauan Jabatan Daerah Brunei dan Muara melalui bahagian perlesenan dan penguatkuasaan di sekitar kawasan Kampung Limau Manis. GJP Enterprise didenda RM500 dan diberi tempoh untuk menjelaskan kompaun tersebut dalam masa 7 hari. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman tidak melebihi $30,000 Brunei atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.